kan tak ada teori ataupun penjelasan yang lebih teratur kan. Jadi saya ada sedikit masalah untuk faham cara pengiraan dan tujuan graf itu kenapa perlu dilukiskan bentuk reciprocal. Okay. Sebelum itu saya ada juga lah buat beberapa bahan, buat pembacaan lah untuk beberapa bahan rujukan. Saya perasan graf tu tak semestinya kena bentuk dalam macam tu. Mungkin di universiti lain ke ataupun di college lain ke mereka buat cara lain lah. Tapi pattern yang mereka gunakan tu masih sama lah. Bentuk reciprocal, kemudian cumanya yang kami buat sekarang ada di dua paksi, negatif dan paksi positif. Walaupun dia bukan negatif dan positif lah, tapi dia yang penting dia kena asingkan juga graf tu untuk dua side. Sebab ada dua side kan untuk pembaris tu. Okay, so untuk sekolah lain, saya perasan yang graf tu mereka tak asingkan. Mereka letak pada mereka asingkan, tapi mereka letak pada paksi yang sama. Maksudnya paksi positif yang sama lah. Dan cara pengiraan mereka tu agak berbeza lah daripada apa yang saya belajar semasa dalam amali labut. So saya harap saya boleh terangkan sedikit tentang teori dan pengiraan tu berdasarkan apa yang saya faham lah sebelum ni. Ong ada buat apa-apa pengiraan tu berdasarkan tu? Berdasarkan pengiraan, berdasarkan reference yang saya gunakan. Saya ada buat pengiraan, tapi result ada berlainan sikit lah. Saya share pengiraan itu atau reference. Boleh. Saya pun nak kongsikan juga. Saya nak kongsikan tu file satu juga. Let's see. Okay. So nampak tak? Nampak. Okay, ini salah satu reference Google lah. Tak boleh tahu dah, ada PDF. Never mind. Okay, katakan graf ni, dia lengkungan dia sama lah. Okay, dia letak dua paksi positif negatif. Walaupun bukan negatif positif lah, kedua-dua sebenarnya positif pun. Kemudian dia buat satu garis horizontal. A prime, B prime, C prime, and then D prime. Okay, di bawah tu, dia buat juga satu garis A, B, C, D lah, satu garis. Kemudian cara pengiraan dia kira panjang dari A sampai C, panjang dari A prime sampai C prime, tambah panjang daripada B prime hingga D prime. Kemudian dibahagi dua. Sini A prime, C prime dan B prime, D prime. Kemudian dibahagi dua. Kemudian dapatlah L tu. L tu kira macam simple penjurung kan, macam ada panjang daripada titik gantungan tu sampai ke titik pusat lah, untuk berbola itu. Okay, kemudian T tu masih sama lah, di mana bersilang tu, titik bersilang tu like 1.6 titik bersilang untuk masa. Kemudian lepas tu dia ikutkan formula ni, kemudian dia dapat G tu lebih kurang 9.79. And then untuk A prime, untuk A, C, B, D, mereka guna cara yang sama juga macam ni. Kemudian dia dapat 9.81. Okay. Lepas tu dia carilah average dia. Akhirnya dia dapat 9.80 something. Okay, katakan saya gunakan cara yang sama macam dia. Saya dapat nilai G tu, tapi berbeza dengan nilai G yang saya dapat menggunakan cara yang diajar oleh Dr. Musliza semasa dalam amali itu lah. Kami guna cara katakan A prime sampai C prime. Panjang ini, kemudian kami dapatkan panjang yang lain pula. Katakan dari bukan pada panjang yang sama, bukan pada titik horizontal line yang sama lah, tapi di horizontal line yang kedua. Katakan mula-mula saya dapat A prime hingga C prime, itu satu panjang. Kemudian saya dapatkan B sampai D, itu panjang yang untuk garis kedua. Lepas tu saya tambahkan dua panjang itu, maksudnya AC tambah AC prime tambah BC bahagi dua. Kemudian masa itu katakan sini 1.6 untuk line 1, ini 1.5 untuk line 2. Kemudian dibagi dua. Lepas saya dapatkan average untuk L dan T itu, saya masukkan dalam formula, kemudian akhirnya saya dapat nilai G itu.
So itulah perbezaan dua nilai itu. Tapi nilai itu agak berbeza sedikit lah. Saya rasa hari itu saya dapat, kalau saya gunakan formula yang diajar dalam kelas hari itu, saya dapat 9.89. Tapi jika saya guna cara ini, saya dapat 9.9 lebih atau something. Dia ada beza sedikit nilai itu. So sekarang saya cuma nak pastikan cara apa yang patut saya guna berdasarkan teori yang tepat. Yang ni kalau kita guna graf, kalau kita plot graf T melawan L, bukan yang ni? Ya, T melawan ya. Sama juga graf. Saya rasa cara yang dia tunjukkan ni kan Ong cerita sama ada contohnya dia ambil jarak katakan B prime, C prime, dan lepas tu yang tu akan bagi nilai L dan T, satu set nilai L dan T, kemudian dia kira nilai G berdasarkan nilai tu. Lepas tu dia ambil lagi satu B, mungkin B hingga C, lepas tu kita dapat satu lagi set nilai T dan L, lepas tu kira nilai G untuk tu kan. So dalam kes tu dia ada dua nilai G dan dia cari purata kedua-dua nilai tersebut lah sebenarnya. Ataupun cara yang kedua tadi tu yang mana dia kira B prime, C prime, ambil T je, ambil L je, kemudian kira B, C, kemudian ambil panjang je dan ambil T je, lepas tu dia cari purata L dan purata T dulu, kemudian baru masukkan dalam persamaan untuk G dan untuk dapat satu nilai G. Saya rasa dua-dua cara tu sama saja. Cuma yalah, bezanya adalah sama ada kita nak dapat banyak nilai G, kemudian kita kira purata nilai G, ataupun kita dapat banyak nilai L dan T, cari nilai purata L dan T, kemudian baru masukkan dalam persamaan untuk G. Dari segi fiziknya samalah, cuma saya rasa yang akan berbeza adalah dari segi ralat tu nantilah, dari segi macam mana how the error is propagated lah, itu saja tu. Kalau Ong buat cara yang macam Ong tunjuk ni, dapat nilai G ni berapa? 9.93 rasanya. Okey lah, je tak tahu. Sebab cara yang ini macam Dr. Ba'iyah bagi tahu dalam sesi amali yang baru-baru ini, kalau kita tengok ada berapa titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ada 9 titik yang dia boleh gunakan untuk melukiskan garis lengkung. Tapi dalam eksperimen yang kita buat, kita cuma ada 5 saja kot rasa, sebab cuma ada 5 lubang saja kan. Jadi salah satu kelemahan menggunakan cara ni adalah agak sukar untuk kita melukiskan garis lengkung yang baiklah menggunakan hanya 5 titik data saja. Right? Jadi itu kelemahan utamalah kalau nak menggunakan kaedah ni. You need more data points. If you have 9 like this, then I think it is better lah. But because you only have 5 data points, therefore the curve that you will get, macam mana kata, there is dia bilangan titik data yang kita ada tu tak cukup untuk kita mendapatkan garis lengkung yang betul-betul licin lah. Dan memandangkan eksperimen ni, penentuan nilai G tu banyak bergantung kepada okey ataupun tidak bentuk garis lengkung ni, maka sumber ralat yang terbesar tu akan berpunca daripada ni lah, daripada elok ataupun tidak garis lengkung yang dilukis lah. Jadi itu sebabnya Dr. Ba'iyah dia cadangkan satu lagi cara yang lain untuk mendapatkan nilai G tu, yang itu memerlukan, yang tu perlukan kita plot, yang tu kaedah tu dia mengelakkan kelemahan kaedah yang garis lengkung ni, sebab kita akan plot graf garis lurus. Cumanya kaedah yang kedua tu dia memerlukan kita mengetahui moment of inertia untuk pembaris tu lah. Kita akan terbitkan formula,
Kemudian berdasarkan formula tu kita lukis, kita tentukan apa garis lurus yang kita, apa graf yang kita patut lukis untuk untuk mendapatkan graf garis lurus. Right? Dan secara peribadi saya rasa cara kedua tu lagi mudah sebab kita dah biasa dengan melukis graf garis lurus berbanding dengan graf melengkung. Cumanya yang itu dia taklah susah sangat pun. Saya tunjukkan cara tu. Saya share screen saja. Let's see. I have to share my screen. Let's see. Okay. Okay. Awak nampak tak file dia punya tu je? Ya, nampak. Yang file ni saya ada Nampak. kongsikan dekat dalam chat. So orang pun boleh buka jugalah. So yang ini kalau kita lihat di sini eksperimen je sama dengan eksperimen yang kita buat. Kita kalau lihat kat sini kita ada pembaris meter kat sini. Kemudian digantung di sini. Kemudian dia akan berayun lah. Dia akan berayun ke situ dan ke situlah. Right? Dan yang pentingnya kat sini saya rasa kita kena takrifkan beberapa panjang dululah. Yang pertamanya adalah kedudukan center of mass tu. So this is the center of mass, right? So this is the length of the meter rule. So katakan yang ini L lah, katakan L besar. Kemudian satu lagi jarak adalah jarak di antara titik gantungan tu sehingga ke center of mass. So this is in this tu dia tulis sebagai R. Right? So kalau kita nak menggunakan cara yang kedua tu, kita bermula dengan persamaan ni. Persamaan tempoh ayunan untuk bandul majmuk. T sama dengan 2 pi punca kuasa 2 I0 mgr. Yang I0 ni adalah moment of inertia untuk pembaris ni sekiranya ia digantung di center of mass. Right? Tapi dalam eksperimen ni kalau kita lihat pembaris meter ni dia bukannya digantung di center of mass tapi dia digantung di titik yang berjauhan daripada center of mass tu. So it's given by this value R kat sini kan. Jadi kita kena ubah suai persamaan untuk I0 ni, because I0 is a moment of inertia of the meter stick about the pivot. We have to modify this because the meter stick is not pivoting about the center of mass. It is pivoting some distance away from the center of mass. Okay? Yeah. So for this, we have to use the parallel axis theorem. So I0, right, is simply the moment of inertia about the center of mass plus mr squared. This is the parallel axis theorem lah. Jadi the moment of inertia about the center of mass, this is given by 1/12 ml squared. Yang ini ni kita kena tengok bentuk pembaris meter tu lah. So kalau dilihat kat sini, we take this particular one here, right? So if you have a thin rod that is rotating about the center macam tu, then the moment of inertia is 1/12 ml squared, right? Or you can also use this one here, right? In this case, you have a flat plate that is being pivoted here. Cuma dalam case ni, maka kita kena tahu apa kelebaran plate tu dan apa panjangnya, right? So you can either use this or use this, okay? And then let's see. Bila kita tahu tu, then kita masukkan dalam persamaan ni. Right, so half ml squared plus mr squared, then you get something like this, right? And then from here
you can plot a graph of, let's see, you can plot a graph of, if I do the algebra correctly, you will get, let me just type this, you will get t squared equals to 4 pi. Actually I should just use, saya patut guna saya punya iPad ni Let me just stop sharing this and then I'll do and stop sharing. Check content. Oh, sorry. And saya buat, because I've done the calculations. Compose this screen. Dan saya buka yang baru. Right, so kita ada formula, kita mulakan daripada, kita ada formula T sama dengan, sama dengan 2 pi square root T sama dengan 2 pi square root I mgr. Just draw je punya tu. So if you have the two, so this is the center of mass, and if this is a pivot point, then this distance here, this is r, and then the length of the ruler is L, right? So kita mulakan dengan formula ni, right? Jadi kita kena tuliskan ungkapan untuk moment of inertia tu dulu. So I sama dengan I center of mass tambah m r squared. So yang ini saya kita guna parallel axis theorem tu lah. Parallel axis theorem. And I center of mass ni saya ambil 1/12 m l squared. Right? So kita masukkan dalam tu. Ini dia akan jadi I sama dengan 1/12 m l squared kemudian saya masukkan dalam persamaan untuk period tu, T sama dengan 2 pi 1/12 m l squared plus m r squared atas, so m g r. So kita dapat contohlah, right? Macam tu. And then you can simplify the equation lah. So dia akan jadi T squared 4 pi squared, then this becomes 1/12 L squared over GR plus let's see apa ni R over G. Right, so kita boleh kembangkanlah. Kita akan jadi T squared sama dengan 1 pi squared over 3 L squared R plus pi squared over G R. So this is the final equation lah yang kat bawah ni. This thing here. This is the final equation. Right, dan daripada sini kalau orang tengok, well actually you can just simplify it further. Kita boleh tulis sekali lagi, we can just rewrite this. Kita boleh darab dengan R.
small r, so it becomes t squared r sama dengan pi squared L squared over 3G plus 4 pi squared over G R squared. Right? In which case, kalau kita bandingkan persamaan ni dengan Y sama dengan MX plus C, so Y sama dengan MX plus C. Right? Actually, I should make it C. C. Jadi apa yang kita plot? Kita plot T kuasa 2 darab R versus R squared. Dan kecerunan dia, akan berikan 4 pi squared over G, from which you can determine the value of the G lah, right? So that is how itu cara kita kalau nak guna cara kedua ni macam ni lah, dia punya cara je kita tentukan macam ni. So macam tu lah. Means untuk katakan Y itu saya perlu kuasa 2 kan T, and then dalam dengan R lah. Means saya akan buat sekali lagi jadual saya, T square R tu untuk Y lah, and then R square tu untuk X lah. Kemudian plot dalam. Betul. So perlu tak saya pakai panjang pembaris atau lebar pembaris? Apa yang untuk L tu ke? Ya, untuk L. Ya. So L tu adalah panjang pembaris lah. Is there constant lah sebetulnya? Yeah, it is a constant. Yeah. Saya akan try cara ini. And then lepas try cara ni boleh tak saya compare dua langkah kerja tu? Kalau orang guna cara ni, the first thing you should do is to dah ada data tu, cuba plot T kuasa 2 R melawan R kuasa 2, tengok adakah titik-titik data tu dia jatuh dalam garis lurus ataupun tidak. If it falls in a straight line, then okay lah, it means that you're on the your data yang orang kutip tu data yang baik lah. Tapi kalau katakan bila orang cuba lukis T kuasa 2 melawan T kuasa 2 R melawan R squared tu tak dapat garis lurus, maksudnya ada sesuatu yang bermasalah dengan data lah. Itu je sebenarnya tu. Tapi kan kalau katakan dua cara ini sebenarnya boleh dipakaikan. Jadi keputusan akhirnya last resultnya sepatutnya kena sama kan? They should give more or less the same value of G, right? It could be that one method will give a much more better value. It could be that. Okay. So you can check that. I think saya dah faham lah apa yang saya perlu nanti. Okay, untuk discussion tu kan, katakan saya nak bincangkan kedua-dua data ni, perlu tak saya include graph tu? Boleh je. Sekali graph tu. Boleh. Tapi untuk graph U tu, saya tak tahu macam mana nak start bincang, nak menggunakan dari mana-mana, sebab saya belum tahu cara kenapa dia mesti macam ni. Graph tu kenapa mesti plot macam ni? Graph yang mana? Graph yang T lawan R tu ke? Ya, T lawan lengkungan tu. I think you get something like this. Hang on. Let's see. The graph is something like this. Contohlah macam tu. Kan dia macam tu kan dia punya graph ni. Graph ni kan tak faham lah kenapa dia mesti bila dia mendekati center of mass tu, kenapa masa yang dia gunakan untuk buat ainan tu semakin berkurang, dan tiba-tiba bila dia mendekati tu dia tiba-tiba menaik pula. Sebab setahu saya kan bila kita macam hari tu kan kita pernah seimbangkan pembaris untuk cari center of mass kan,
Itu saya perasan lah, kalau center of mass tu kita letak di sana, pembaris tu bukan sepatutnya tidak bergerak. Means kalau ikutkan macam sekitar ini, bila dia semakin mendekati center of mass tu, Mass yang kat sini kan, betul. Dan dia naik ke atas ya. Ya, ni dia semakin ke atas pula. So itu masalah dia. Kenapa je macam tu? Sebab kalau kita bayangkan, let's see, let me just. Kalau kita, I think there's a diagram of this at the top. Kalau kita, right? Kalau kita bayangkan yang kita ayunkan je kat sini, kan? Lepas tu kita gantungkan je kat sini. Lepas tu kita ayunkan pembaris tu ke situ, right? Theoretically, if you were to rotate the meter stick about the pivot, about the center of mass, then it will continue to oscillate indefinitely. Sebab it will not stop. Faham tak je? So sebab itulah dia punya graph dia, nilai T je tu dia menjadi semakin tinggi, dia menjadi infinity kan tu. Because theoretically, if you were to hang the meter stick at its center of mass and then you displace it, it will continue to oscillate. It will continue to rotate round and round and round and not stop lah. Itu yang persamaan ni. That is what this graph is saying lah. Means kalau katakan saya letak titik gantungan tu pada titik center of mass pembaris tu, means pada point yang sama kan? Ya. Bukan ke R itu akan menjadi sepatutnya kosong? R itu kosong. Ya. R itu kosong. Katakan saya masukkan dalam formula tu, bukan saya akan dapat T itu juga kosong? Means dia bukan kosong tapi dia mencapai infinity ke? Kalau tengok persamaan yang satu ni, kalau R semakin kecil dan T ni akan jadi semakin besar. Kalau R tu menghampiri kosong dan T ni akan menghampiri infinity kan? Right? Iya. Betul tak dia punya tu? I mean, if this R becomes smaller, then this T will become larger, right? And if this R goes to 0, then this T will go to infinity lah. Which is what this equation is, which is what this this graph here is showing, right? As what do you call it? As R goes becomes smaller, then T becomes larger. Kenapa ada daripada 0.8 ke 0.2 tu dia menurun graph tu? Kenapa yang itu? I think if you look at the for this, I think we have to let's see, mana ke saya have to close to clear this drawing. If you look at this equation yang kat sini, where is my if you look at this equation, and kalau kita kembangkan je, it is a quadratic equation. Actually, it's a quadratic equation in terms of R, and because it's a quadratic equation, it will have either a maximum point or minimum point, right? And you can find the position of the minimum point by differentiating this equation, setting T equals to you differentiate it, and then you can find the minimum point and maximum point. Yeah, it's just the property of the quadratic function. Yeah, means dia macam matematik lah. Ada issue we can explain it mathematically, but then if you want to explain it physically, you have to look up in mechanics punya. This is a classical mechanics punya textbook lah. I'm not sure myself itu. Classical mechanics. Sem lepas saya belajar oscillation, tapi untuk fizikal penurun tu Dr. Yap tak bincang detail lah. Kami bincang pasal resonance and dampened oscillation saja. Ya, yang saya kena baca buku lain. Ya. Untuk ini memang kita kena cari kita kena cari buku yang khas tentang classical mechanics lah. Ya, memang saya rasa memang tidak diajar Bando Majmuk ni.
dalam mekanik klasik. Saya akan cari jawapan untuk hal ini. Mungkin saya Ya. tak akan include dalam report. Mungkin saya akan Um, explain secara matematik saja. Untuk Ya, untuk ini kita kena mendalami lagi lah sifat either in a mechanics book or an oscillation and waves punya tu, because this is oscillation punya tu. But one, as in the shape of the curve ni is expected because the formula itself is a quadratic formula. So macam kita in fact from the quadratic formula tu, from yang formula saya tunjukkan tadi tu, you can differentiate dt over dr, and then you can find what is the coordinate t minimum r minimum, right? And from there pun you can use that to calculate g. satu lagi soalan. Ya. Katakan hari itu saya Dr. Mus Rizal pernah beritahu saya dia bila kita guna eksperimen 2pi L 2pi and then cert L itu untuk single pendulum kan. Tapi katakan time minimum tu bandul fizikal itu mencapai time minimum. Keseluruhan equation untuk 2pi cert I over mgh tu akan menjadi 2pi cert L over g. Macam tu. Minimum. Saya tak pastilah pula kalau macam tu. Maksudnya formula untuk bandul majmuk tu akan jadi formula untuk bandul ringkas. Itu ke? Ya, macam tu. Bila dia mencapai time minimum. Let's see. Kalau apa yang untuk jawab soalan tu kita kena tengok apa yang membezakan bandul ringkas dengan bandul majmuk. Untuk bandul ringkas, if we were to replace this with a simple pendulum, then you get something like this, and you have a bob macam tu, right? Yeah. For a simple pendulum, the diameter of the bob is very small. Compared to the length of the pendulum, right? But for a physical pendulum, the physical dimension, right? Physical dimension of the pendulum yang L ni, right? It is comparable to the distance between the pivot point and the center of mass. So untuk bandul ringkas L per D tu dia sangat besar daripada 1, right? Because D is very small. But for a physical pendulum, then L per D is more or less 1. Is comparable. So ini yang membezakan antara bandul ringkas dengan bandul majmuk lah. Jadi I think you can obtain the formula for the simple pendulum if you were to look at this formula yang kat sini, yang formula yang ni, L ni kat sini, right? Kalau nilai L tu lagi besar daripada nilai let's see, let me just get this right. Kalau untuk bandul ringkas, maka nilai R tu, dan nilai R, what has to happen is that the value of R ni has to be much more larger than the value of L lah. So this will become much more important than this one here. So you'll get T sama dengan 2pi, and then dalam tu R squared, then you square root it, so you get R, and then you get G sajalah. So I think if you were to I think it's better kalau saya buat ni atas kertas gitu. T sama dengan 2pi 1/12 R G over R. So pi
So let's see, L is much more smaller, so becomes R. So let's see, R is yeah. I, G. Ya, saya rasa apa yang Ong boleh buat, starting from this equation, you can see Ong boleh kira apa yang akan berlaku sekiranya L tu menjadi lebih kecil daripada nilai untuk R tu, and you will obtain the formula for the simple pendulum, right? Means konsep fisik dia masih sama lah. Cuma length tu akan pengaruhi formula akhir. Yeah, because in a physical pendulum, sebab tu dia panggil bandul fizikal kan, sebab kita tak boleh abaikan, sebab untuk bandul ringkas jisim, bandul tu hanya bertumpu pada bob tu saja, right? In a simple pendulum, we assume that the bob is much more heavier compared to the string. All the mass is concentrated at the bob, right? But for physical pendulum, the mass is distributed throughout the length of the pendulum. So the mass distribution tu cara jisim tu taburan jisim untuk bandul ringkas dengan bandul majmuk tu berbeza, dan itu akan mempengaruhi tempoh ayunan tu. So apa perbezaan, kenapa memandangkan kita ada bandul compound pendulum, kenapa kita nak guna simple pendulum untuk determine G semasa sebelum kita belajar tentang ini? Means kenapa mesti simple pendulum pula wujud? Kenapa je kena wujud? Because it's in mechanics, you always start by assuming that the mass is a point mass first before you go into rigid body. Kan? Basically, a physical pendulum is similar to a free pendulum or simple pendulum, in the sense macam mana? Bila orang belajar mekanik, kan? Okay, yeah. Kita mula dengan point mass dulu ke kita mula dengan rigid body dulu? Dengan point mass dulu kan. So in a simple pendulum, you are dealing with a point mass, just the bob, and the bob is oscillating about the pivot, kan. So that's why you start with the simple pendulum. Sebab tu kita mula belajar dengan bandul ringkas dulu, right? Kita mula dengan case yang paling mudah dulu. Yang ni apabila jisim tu bertumpu di satu kawasan, di satu titik saja. Tapi bila kita but that is just an approximation, isn't it? A more realistic, sebab tak banyak benda yang boleh dimodelkan sebagai point mass, right? A lot of things, a lot of real things have physical dimension. Therefore, that's why after you finish studying about point mass, then you started studying about rigid body pula. Boleh saya rumuskan? Means katakan untuk simple pendulum kan, memang dia tertumpu di satu point. Tapi kelemahan dia macam kita assume benang tu string dia massless. But actually dia tak semestinya massless kan. Dia ada juga certain mass, cuma dia tak itu nyata. For physical pendulum, right, dia ada mass dia distributed, atau dia tak se-idea. Semua pendulum itu terlalu idea. Means dalam dunia ni bukan semua benda idea. Macam benda idea, teori idea tak ada. Tapi physical pendulum itu dia lebih mendekati kehidupan kita. Macam wujud dalam sekeliling kita. Itu sebab kalau kita terus katakan kita terus mula dengan bandul majmuk ni, kita juga perlu gunakan konsep tambahan macam konsep moment of inertia tu kan, dan
Sedangkan kita nak belajar, kita cuma nak siasat macam mana kita nak siasat tentang gerakan ayunan bandul tu kan. Jadi kalau kita mula terus dengan bandul majmuk ni, kita akan merumitkan masalah tu, sebab kita bukan saja kita kena fikir tentang macam mana bandul tu akan berayun, tapi kita fikir juga macam mana jisim tu macam mana taburan jisim je kan. So dia jadi meskipun itu lagi realistik, tetapi dia akan menyukarkan kita untuk menyelesaikan masalah tu lah tadi. Ya. Sebelum itu saya ada terfikir satu cadangan untuk mungkin boleh diaplikasikan untuk dapatkan G itu. Boleh tak kau katakan kita ubah moment of inertia untuk satu sistem? Berdasarkan formula kan tu. Okay. Kalau kita susun formula tu, kita dapat T sama dengan 4 pi T squared equals to 4 pi squared. Kemudian I over mgr something like. Kadang-kadang saya nak change moment of inertia untuk I. Okay. Alasan saya change dia, saya hanya perlu dapatkan T square and then 4 pi square over mgr. I tu dia dah jadi x-axis kan. T square itu dah jadi y-axis. Okay. Macam tujuan macam okay, fine. Pandangan utama saya nak change moment of inertia untuk system of mass tu. Saya kena cari jalan untuk change moment of inertia untuk system of mass tu. Kemudian berdasarkan dengan ini, saya hanya perlu rearrange formula ini dengan cara yang lebih simple. Dan T square 4 pi square, kemudian I not mgr. I itu saya kena change lah. Maksudnya dalam change moment of inertia. Dalam case tu moment of inertia tu akan jadi pemberubah lah, bukan variable lah instead of a constant. Untuk change moment of inertia, saya tambah satu lagi mungkin benda lain atau pembaris lain ke dalam untuk you can apa yang boleh kita buat, kita ambil processing katakan, lepas tu kita tampalkan dekat sini katakan. So if you were to add an extra mass at some distance from the center of mass, then we are changing the moment of inertia of the system. Itu je lah itu. But time center of mass tu akan berubah. Dan the center of mass akan berubah. Sebab saya pernah jumpa question ini. So I think maybe lebih mudah lah. Sebab tak perlu ambil equation. I think untuk setengah pelajar, I don't know, this is my personal opinion lah. I think for this experiment, disebabkan kita dah biasa dengan graf garis lurus, jadi lagi elok kalau kita mencari dan menggunakan jalan yang memerlukan kita menggunakan garis lurus sebenarnya. Tak salah nak menggunakan garis melengkung macam ni, dengan syarat kita ada banyak titik data lah. Kalau kita tak cukup titik data dan nak melukis graf lengkung ni, dia mencabar jugalah saya rasa. So titik data tu juga satu cabaran untuk kita bila nak lukis graf melengkung. Sebab kalau kita lihat graf melengkung ni kan, kalau kita cuma ada 3 titik data macam tu, situ dan kat situ kan, macam mana kita nak tahu sama ada dia patut ke situ ke ataupun ke situ ke ataupun ke situ ke. So bilangan titik data tu pun yang akan mempengaruhi betapa tepatnya kita boleh melukis garis lengkung tu. Itu kan pembaris tu, dia kan kita nak tetapkan semula center of mass dia. Dan adalah kebanyakan students kawan saya, dia center of mass dia tak tepat lah. Untuk case tu, dia akan mempengaruhi nilai G tak? I think yang itu, if let's say the center of mass, they thought it is here, but actually it is here, then it will influence the value of R that you measure. And if the value of R is changed, then it will influence the value of G that you can calculate lah.
kau lukiskan dalam lengkungan tu, cara buat graf melengkung tu. Hmm. Mungkin sebab saya berpandukan graf tu macam T against R kan, T against R. Kemudian kadang jurang tu center of mass dari 3 cm, beza dia 3 cm. Untuk graf tu, so graf saya kena bergerak ke kanan dengan 3 cm. Yeah, it is dia akan it will be displaced horizontally either to the left or to the right lah. It's like a systematic error lah kiranya. Sistem. Ikutkan macam ni. Saya juga boleh kaitkan kelemahan graf ni menggunakan dia tak cukup tambahan pula dengan center of mass tidak tepat. Maka kau gunakan cara ini untuk tentukan G. Dia ada kurang meyakinkan. But instead, kalau saya gunakan I garis lurus tu, apa yang saya consider adalah maybe betul yang jarak dia 3 cm ada perbezaan di R2. Tapi secara keseluruhan graf tu dia melurus, garis lurus. Means saya hanya perlu cari kecurangan dapatkan M akhir. Dia tak begitu dia tidak terlalu bergantung pada center of mass dia. Sebab tu secara idealnya kita patut mengukur kedudukan pusat jisim tu sebenarnya sebelum kita memulakan eksperimen tu. Meskipun dah ditanda kedudukan pusat jisim tu, tapi itulah we should always check whether whether the apparatus that's given to us whether it is macam nak kata, bukan nak kata radar tu tak betul, tapi kita sahkan dulu sama ada radar tu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Macam itulah kiranya. Radar tu dia ada masalah. Katakan kita nak tentukan center of mass dia. Memandangkan radar dia ada masalah. So kalau kita buat ulang eksperimen tu, setiap kali dia pun tak akan berubah lah. Sebab itu radar sistematik kan. Result dia tak akan berubah. So katakan saya ada satu berbaris. Saya nak tentukan center of mass untuk berbaris tu. Saya pernah terbaca dua cara. Pertama guna jari lah untuk seimbangkan kedudukan. But I think itu cara yang kurang efektif lah. Tapi cara kedua tu dia guna benang untuk dapatkan intersection point untuk dua bucu pembaris itu. Boleh tak? Boleh. Boleh. Korang dah belajar kan tentang center of mass dalam mekanik klasik sebelum ni? Sudah. Dia mungkin Dr. Yap pun dah ada sebut kot macam mana nak tentukan center of mass untuk tu. Tak Dr. Yap pernah jelaskan lah. Tapi berkaitan dengan dia cuma kata intersection point. Intersection point untuk case tu. Yang tu is a mathematical way lah kiranya untuk tu ya. So kalau kalau nak tu boleh je kita tentukan center of mass je. Maksudnya you don't trust that the center of mass that has been marked on the meter rule is the correct one. Instead you check whether it is correct or not. Itulah kiranya. Terus setakat ini saya rasa saya dah faham lah apa yang saya buat. Sebenarnya saya dah siapkan report tu untuk beberapa point lah. Cuma hari ini saya nak bincang dengan Sarah untuk cara buat graf tu. Sebenarnya masalah saya berkaitan dengan graf tu dah selesai lah. Nanti saya akan buat untuk graf yang garis lurus tu. Kemudian untuk beberapa alat sistematik ke, alat lawak ke, saya dah ada cara pandangan saya lah. Untuk alat lawak tu kan, masa bila kami nak tentukan masa memberhentikan jam randik dan juga memulakan jam randik, ayunan tu sepatutnya berada di
maximum displacement kan. Maximum Tapi displacement. Okay. tapi itu satu masalah, katakan kami tak berhentikan masa pada semasa pembaris itu berada di maximum displacement, itu juga salah satu rawakan. Ya, itu rawat akhirnya ya. Kami juga guna jam randai daripada phone lah. Saya rasa jam randai phone saya kurang sensitif terhadap terhadap masa tu. Itu dikira satu ralat sistematik. Yang tu dikira ralat, well it depends. Kalau it can be either, dia boleh jadi ralat rawat ataupun ralat sistematik lah dalam kes tu. Sebab kadang-kadang mungkin kita terlaju tekan jam tu, kadang-kadang kita terlewat tekan butang tu, so dia bergantung pada tu lah. Dan satu lagi kan tentang rintangan udara tu. Dan mama tu kena kurangkan rintangan udara kan, sebab akan berlaku geseran, lambatkan ayunan tu. I think mungkin rintangan udara tu je tak memainkan peranan yang sangat besar lah, sebab bukannya berangin sangat pun dalam makmal tu. Itu pandang saya lah. Melainkan pelajar boleh buktikan yang rintangan udara tu memang memang betul-betul mempengaruhi ayunan tu. But I don't think it's that big an effect lah kiranya. Berkaitan dengan apabila hari tu saya nak tunjuk nak ambil ayunan lengkap kan, untuk for me untuk 3 ayunan lengkap lah, bukannya 10, sebab semakin lama pembaris tu berayunkan, dia tak apalah melengkapkan satu ayunan lengkap. Itu sebabkan tempered oscillation, sebabkan rintangan udara boleh dikira rintangan udara tu. Nak katakan taklah sangat juga. Well, it might be, but then dia sifat sebab this is a physical pendulum, so physical pendulum is quite sensitive to changes in, as in kalau kita ubah R tu sedikit pun memang T tu akan dipengaruhi dengan agak besar lah. Sebab isunya kat sini, isunya ada dua kat sini. Satu, kalau kita nak ayunkan bandul tu melebihi katakan 10 atau 15 darjah, maka ayunan tu akan jadi tak stabil kan. Jadi kita kena pastikan bila kita sesarkan bandul tu ianya kurang daripada 15 ataupun 10 darjah. Tapi bila kita buat sebegitu, ayunannya takkan begitu laju dan bergantung pada mungkin ada geseran di antara paku tu dengan kayu tu. Jadi itu semua akan menghentikan bandul tu apabila dia berayun lah kiranya. So the friction between the nail and the ruler, that I think that is a much more significant source of that itu akan menyebabkan bandul tu berhenti dengan agak cepat lah. Sebab kena kurang daripada 10 darjah means nak kekalkan pembaris tu dalam simple harmonic motion. Kita assume dia dalam simple harmonic motion. Tapi bila lama kelamaan memang dalam duality tak mungkin semuanya asyik kekal bergerak kan. Kena ada tempered oscillation juga. Betul. Ya. Kita rasa saya nak tengok. Kita tak masalah lagi. Dia macam itulah. So apa lagi? Actually the experiment in a way it's a simple experiment. Cumanya untuk mendapatkan nilai yang betul-betul bagus tu dia memerlukan ketelitian lah untuk mengutip data tu. That's all lah. Ya, masalah saya. Yang lain saya dah fikirkan sendiri lah. Nanti saya akan mungkin saya akan hantar malam ni, kemudian Dr. Baya akan sembah esok. Lepas tu saya akan buat betul lah. Ya. Sebab korang ada banyak masa pun untuk tu kan. Satu lagi soalan berkaitan dengan keseluruhan amal.
bukan untuk tajuk ini ya, mungkin dalam khusus sama lain. Katakan saya ikut peraturan, tapi boleh tak saya nak ada cara penulisan saya sendiri? Maksudnya macam mana tu? Peraturan macam hari itu Dr. Baik ada berikan taktik makna berkaitan dengan peraturan penulisan yang kami pun patuhi lah. Betul kata satu perangan tu kena berada dalam lingkungan 4 hingga 5 ayat. Tapi bagi saya terlalu sikit sangat limited. Dia terlalu terhad sangat. Boleh tak kalau saya tambah ayat tu, kemudian saya ikut peraturan, tapi di beberapa bahagian untuk laporan saya untuk perbincangan, saya tambah sedikit cara penulisan saya yang tersendiri. Berdasarkan macam turutan penulisan saya lah. Saya tak ikut yang Dr. Baik bincangkan, tapi saya ikut cara penulisan saya sendiri. Dengan dia asalkan apa yang awak tulis tu boleh difahami dan ada apa dan isi tu ditulis secara bersusun, dia tak ada masalah. Petua yang Dr. Baik berikan kan, dia kata satu ayat tu tidak melebihi dua baris, satu perenggan ada 4 ayat. Petua-petua itu diberikan untuk membiasakan kita kan bila mengarang ni kan. Jadi sebab ada setengah pelajar dia cenderung untuk menulis ayat yang panjang, dan kadang-kadang ayat panjang tu dia tak mau maksud apa-apa. Jadi saya sendiri pun bila saya menulis memang saya cuba latih diri saya untuk menulis ayat yang agak pendek. Maksudnya satu ayat tu satu isi, satu ayat satu isi, sebab kita nak orang faham apa yang kita tulis kan. Jadi kadang-kadang ayat tu macam boleh difahami dalam kepala kita, tapi bila orang baca dia akan rasa susah nak garaplah apa yang cuba disampaikan. Tujuan saya menulis semasa menulis dalam pemikiran saya nak macam tulisan saya, cara penulisan saya nak berikan orang awam faham apa yang saya nak masukkan macam tu. Ya. Apa yang kita nak pastikan pensyarah faham sebenarnya apa yang awak nak tu kan. Saya rasa saya dah ada lagi macam nak teruskan. Biasanya ayat yang pendek lagi mudah difahami berbanding ayat yang panjang. Sebab ayat yang panjang ni kita orang yang menulis tu dia perlu ada kemahiran juga dalam mengarang ayat yang panjang tu, supaya bila orang baca orang akan tahu apa sebenarnya yang cuba nak disampaikan. Dia bukan semua orang lah yang berkemahiran untuk menulis ayat yang panjang dan juga boleh difahami. Keteraturan tu juga salah satu faktor kan, cara susun isi tu. Ya. So, biasanya kalau untuk bila kita nak bincang tentang hasil tu, adakah saya akan buat mungkin beberapa penerangan di bahagian perbincangan? Adakah saya akan buat beberapa penerangan ringkas berkaitan dengan tajuk itu, kemudian baru pergi ke isi, ataupun saya suka terus straight to the point, terus bincangkan data something? Kita boleh je terangkan bandu ringkas, bandu majmuk atau apa kan, apa formula, apa teori di sebalik gerakan bandu majmuk tu, kemudian baru kita jelaskan data kita lah biasanya. Boleh je buat macam tu. Ya. Alright. Itu saja saya nak saya. Okay. Ada masa lagi tu? Boleh je kalau tu. Boleh tak saya bincangkan tentang laporan yang saya hantar hari itu, berkaitan laporan Fizi Model? Laporan. Saya dah mark. Belum lagi. Saya belum tu lagi. Sebelum saya mark lagi. Tugasan yang pertama ke atau macam mana? Tugasan pertama. Saya belum semak lagi. Saya baru sampai separuh saja. Saya semak separuh, saya tak habis semua lagi. Untuk worksheet tu kan, saya ada tak jawapan dia? Saya ada buat sendiri. Worksheet yang mana? Yang Microsoft Word tu, yang Fizi Model. Yang minggu ni pula, minggu ni punya ke minggu lepas punya? Dua minggu.
Untuk minggu lepas saya ada, minggu ni punya saya tak ada. Biasanya kalau pelajar nak tu saya galakkan dia orang datang bincang dengan saya saja macam tu. Okey. Hmm. Next time saya nak bincang dua-dua sekali. Ya. Hmm. Untuk tajuk akan datangkan untuk dalam fizik model. Mhm. Dan saya pernah katakan jalan penyelesaian untuk satu soalan itu tak semestinya hanya satu saja, ada jalan penyelesaian lain. Tapi untuk fizik model ni kan, sebab saya belum faham lagi dengan lanjut, untuk masa akan datangkan, adakah kita akan guna lebih daripada satu cara dalam menyelesaikan satu masalah? Akan ada keadaannya tu di mana soalan tu boleh selesaikan, misalnya kita boleh selesaikan dengan plot graph ataupun kita boleh selesaikan dengan menggunakan formula. Tu contohnya lah sebenarnya. So ada, so macam tu lah dia punya tu. Tapi bukan dalam masa terdekatnya lah. I don't think I think this for the later topics lah. Dia lama kelamaan apa yang awak akan perasan adalah kita akan guna pelbagai cara untuk menyelesaikan satu masalah tu. Dan kadang-kadang setengah cara itu je lagi mudah daripada cara lain. Some problems are easier to be solved by using formulas. Some are much more easier to solve by drawing diagrams and plotting graph. Yang itulah kiranya. Teori itu penting tak? Akan biasa ditanya. Penting untuk apa maksudnya? Maybe dalam fizik model ni teori menghafal teori itu penting ke untuk menyelesaikan masalah. Yeah. The theory is always important kan dalam fizik. Certain times tu ikut semasa saya belajar setahun lebih something, biasanya saya guna lebih banyak teknik matematik saja. Tapi teori itu saya adalah hafal, tapi tak digunakan sentiasa dalam peperiksaan atau exam. Ya. Yang tu bergantung kepada apa yang pensyarah tu nak tekankan lah. Setengah pensyarah dia tekankan kemahiran matematik pelajar tu. Jadi fizik tu jadi agak bermatematik lah. Setengah pensyarah dia utamakan kefahaman kualitatif dulu, kefahaman konsep tu terlebih dahulu. Dan kemahiran matematik itu datang kemudian. So saya dari golongan yang saya tak kata saya tak mengabaikan kemahiran matematik, cumanya pada saya apa yang bezakan fizik dan matematik adalah dalam fizik kita bermula dengan kefahaman konsep, kemudian kita gunakan matematik untuk menjelaskan jawapan tu, untuk mendapatkan jawapan tu, kemudian kita kena tafsirkan jawapan yang matematik tu menggunakan konsep fizik lah. Dan sebab matematik tu hanya ayat yang kita gunakan untuk mengungkapkan masalah tu kan. So saya nak tanya tentang chapter akan datang. Untuk sekarang saya hanya belajar chapter untuk special relativity. Ada juga saya tengok rujukan. Dia ada bincang tentang perkembangan masa time dilation. Dan macam hari itu kan saya pernah tanya, ada tak eksperimen yang melibatkan laju cahaya something? Kalau kita belajar sekarang, relativity untuk velocity itu dipakai untuk bahan macam kerajuan persekitaran kita, tapi dia tak dipakai untuk cahaya kan? Okey. Ada tak eksperimen untuk itu? Eksperimen untuk berkaitan dengan kelajuan cahaya ke macam mana? Kelajuan cahaya. Macam kenapa dia tak mematuhi velocity itu, relative velocity. Kalau eksperimen berkaitan kelajuan cahaya, salah satu eksperimen yang penting adalah eksperimen Michelson interferometer Michelson-Morley lah. Yang itu kita akan belajar tentang eksperimen tu.
saya akan tunjukkan eksperimen tu kepada awak semua, tapi bukan awak takkan buatlah eksperimen tu, sebab satu kita tak banyak radas benda, dan eksperimen tu dia memerlukan radas yang agak sensitif juga sebenarnya. Dia bukan eksperimen yang boleh dibuat menggunakan radas yang kita jumpa hari-hari macam tu lah. Satu soalan lagi untuk khusus ini fisik modern kan, kita hanya belajar tentang special relativity saja ke? Atau ada benda lain macam photons and matters wave? Dia separuh awal, dia 2/3 kursus fizik moden tu adalah teori kerelatifan khas, 1/3 lagi adalah mekanik kuantum, pengenalan kepada mekanik kuantum. So macam itulah. Atom ke? Tentang atom? Atom tidak, sebab yang itu awak akan diajar kalau ambil kursus fizik atom nanti. Okay. Yeah. Sebab reference book yang saya guna ni berkaitan dengan fundamental physics. Maybe saya akan guna buku lain lah, sebab buku ini dia tak asingkan dengan teliti untuk setiap khusus. Tak apa, boleh je guna buku teks yang buku yang awak ada tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Cumanya yalah, sebab kita ada 14 minggu dan tak sempat kalau saya nak ajar semua benda tu dalam 14 minggu. Well, boleh, tapi kalau dan saya boleh ajar dengan agak laju kan. Misalnya macam time dilation tu, satu kuliah pun saya boleh ajar semua yang perlu awak ketahui. Cumanya saya tak rasa ramai yang akan faham kalau saya ajar dalam 1 jam time dilation tu. Jadi saya kena seimbang. Kalau saya nak kejar silibus, memang saya terpaksa korbankan kefahaman pelajar. Tapi kalau saya nak pastikan kefahaman pelajar, memang saya kena go quite slow lah, because I have to teach at the rate of the student. Sekarang ini saya hanya belajar sampai special relativity tu, saya hanya tengok teori untuk untuk relativity time lah. Tapi time dilation tu saya belum mulakan lagi lah. There are several effects of special relativity yang kita akan tu, time dilation, length contraction, simultaneity, dan kita akan tengok space time diagram dan energy mass equivalent. So quite a lot of topics jugalah sebenarnya. Dia dari segi matematik je tak berat, cuma dari segi nak memahami soalan yang diberi dan mentafsir jawapan yang awak dapat tu, itu yang mencabar untuk teori kerelatifan khas sebenarnya. Tapi saya akan buat latihan juga lah untuk semua ini. Dia memang kena banyak dalam macam mana, if you want to know whether you are good in problem solving in physics, then try solving special relativity problems, right? Because usually that is the most challenging problem that you can get. I think setakat itu saja soalan saya. Untuk hari ini, maybe saya tak dapat bincangkan berkaitan dengan teori. Saya sendiri pun belum buat persediaan untuk itu. Saya nak buat bincang teori, maybe buat persediaan, tapi untuk amal ini dah tangguh sedikit masa saya. Next time boleh tak? Saya nak buat janji temu saja. Meeting something. Boleh je, awak beritahulah bila tarikh dan waktu yang sesuai. Besok itu. Saya ada nak kata apa-apa, nak komen.
Untuk apa? Untuk macam ni? So, perbincangan kita hari ini. So, nak komen atau apa tu berkaitan dengan betulan saya ataupun cara saya. Saya rasa tak ada apa-apa setakat dia. As in, soalan-soalan yang awak tanya adalah soalan-soalan yang bernas dan memang patut ditanya pun. Misalnya untuk yang amali yang bandul majmuk tu, saya rasa it is sebab ada juga ada apa pelajar tanya kepada saya sama ada nak guna cara yang lukis graf garis lengkung ataupun lukis graf garis lurus. Saya kata kepada dia buat mana-mana satu pun tak ada masalah sebenarnya. Kalau nak buat dua-dua pun tak ada masalah. Jadi dan perkara kedua yang saya rasa yang saya yang penting tentang amali bandul majmuk tu adalah jangan bila kita buat eksperimen untuk amali tahun 2 ni, dia tidak semestinya kita akan faham A to Z tentang eksperimen tu serta-merta. It will take time for us to sort of to gradually understand what the experiment is about. So try to be comfortable in not knowing everything before starting the experiment, and don't take that as a sign of weakness. It is okay not to know everything before you start doing experiment, but at least you know something, and then you can and as you do the experiment, then you will gradually know more and more. Itu je. Saya faham sir. Maybe sekarang saya perlu train cara saya buat analisis berkaitan dengan amali ini. Yeah. But if next time saya ada masalah, sebab saya lebih saya akan buat persediaan, tapi saya juga kadang-kadang bila saya buat persediaan tu, saya tak mencapai apa yang saya inginkan. Macam kali ini lah. Yeah. Eksperimen kali ini. Yeah. So maybe next time saya akan ikut cadangan saya. Tak semestinya perlu tahu semua kan. Tahu sedikit hingga mengambil masa lama kelamaan saya akan faham sendiri. Kemudian cara untuk menulis report ini saya juga perlu buat susunan yang lebih teratur lah bagi pensyarah faham nanti. Itu satu case juga. Tapi that's all saya akan cuba hadapi. Ya, dia okey je. I think I mean saya rasa orang pun bukan orang tak hadapi masalah serius untuk berfikir dan mengungkapkan apa yang orang fikirkan. So macam saya tak risau sangatlah kiranya. Right? Okay, that's all sir. Okay. Kalau ada apa-apa soalan lagi dan orang boleh tanyalah melalui Telegram pun tak apa kena itu. Boleh. Tapi saya akan kalau next time ada perbincangan saya akan inform awak. Mungkin dalam Isnin hingga Jumaat saya pilih waktu. Okay. Waktu. Okay, tak apa. Thank you sir. Okay, terima kasih banyak Om.